الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم والمعرفة وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا بجاه نبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan izin daripadanya, kita dapat sambung lagi pengajian kita daripada Hasyiah Syekh Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullahu taala. Dan apa nama ni, kita masih menggunakan platform live FB dalam grup yang tertutup ni lah. Jadi Ana ada cuba juga tadi guna mode room apa Ana pun tak erti lah tu. Belum explore lagi. Kalau ada sahabat-sahabat yang boleh biasa dengan penggunaan room private room ke apa, tak tahu Ana, dalam FB tu boleh tolong maklumkan bagaimana kita nak buat kalau dia lebih berkesan bagi sesi pengajian kita ni lah, maka kita boleh ubah dalam mood yang berbeza sikit. Okey, apa-apa pun kita teruskan dulu. Berkaitan dengan kitab kita ini, kita berhenti pada kata syarih rahimahullah thumma arrafa. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata Syekh Al-Hudhudi rahimahullah, ثم عرف كل واحد من الأقسام الثلاثة بما اشتق منه لأن المشتق أخص من المشتق منه ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم. Kata Syekh Al-Hudhudi kemudian mentarifkan, thumma arrafa, kemudian mentarifkan oleh musannif Imam Sanusi, kulla wahidin, setiap satu, minal aqsami thalathati, daripada bahagian-bahagian yang tiga, iaitu al-wujub wal istihalah wal jawaz, itu ditarifkan bimashtuqqa minhu, dengan apa, yakni dengan lafaz yang diistiqaq daripada hukum tersebut, iaitu al-wajib wal mustahilu wal jawaz wal jaiz. Al-wajibu wal mustahilu wal jaiz. Kenapa? Li'annal mushtaqqa, kerana kalimah yang mushtaq itu akhassu minal mushtaqi minhu, lebih khusus daripada kalimah yang diistiqaq daripadanya. Kalimah terbitan, kata terbitan itu lebih khusus daripada kata asal yang diambil daripadanya. Wa ma'rifatul akhas, dan mengetahui sesuatu yang khusus itu, sesuatu yang lebih khusus, tastalzimu, melazimkannya, ma'rifatal a'am, akan mengetahui yang lebih umum.
kita berhenti situlah dulu. Jadi kita masuk pada kalam muhasyi Syekh Asy-Syarqawi rahimahullahu taala. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قوله ثم عرف إلى آخره. Perkataan syarih itu jawabun amma yuqalu. Ini jawapan kepada apa yang dikata. Atas jalan irad dia kata, apa yang dikata amma yuqalu, barang yang dikata, apa yang dikata terhadap itu. Ini seakan-akan summa arafahu ini dia menjawab bagi persoalan yang diandaikan. Apa dia persoalan tu? Apa yang dikata tu? Innahu taraka ta'rifal wujub wa akhawaihi wa qad dzakaraha wa dzakara ta'rifal wajibi wa akhawaihi wa lam yadhkurha wa huwa ghairu munasibun. Kata dia. Jadi ini jawapan kepada barang yang dikata annahu taraka ta'rifal wujub, bahawa musannif telah meninggalkan mentakrifkan al-wujub wa akhawaihi, dan dua saudara wujud itu. Apa dua saudara wujud itu? Al-istihalah wal jawaz. Musannif dia tak takrif al-wujub, tak takrif al-istihalah, tidak mentakrifkan al-jawaz. Wa qad dzakaraha, dan sungguhnya musannif sebut al-wujub wal istihalah wal jawaz tu. Tapi wa dzakara ta'rifal wajibi wa akhawaihi. Tapi musannif pergi sebut ta'rif al-wajib dan dua saudara dia, iaitu al-mustahil dengan al-jawaz. Walam yadhkurha, tapi musannif tidak sebut al-wujub, ta'rif al-wujub, al-istihalah dengan al-jawaz. Wa huwa ghairu munasibun, dan itu tak munasabah lah, tak sesuai lah. Nampak dia punya iskal tu. Iskalnya ialah pada kalam Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala. Nampak tak? Imam Sanusi rahimahullah, bila dia kata apa nama ni, hukum akal tu terbagi pada tiga: wujud, istihalah, jawaz. Dia sebut tiga itu, tapi pada takrif dia takrifkan al-wajib. Dia tidak takrifkan al-wujub, padahal dia sebut wujub. Tiba-tiba dia mentakrifkan al-wajib. Isim fa'il, kata terbitan daripada wujub itu atas bentuk isim fa'il. Dia mentakrifkan al-wajib pula. Dia sebut al-istihalah, tapi dia mentakrifkan al-mustahil, yang mustahil. Dia mentakrifkan al-jawaz, dia menyebut al-jawaz, tapi dia mentakrifkan al-jaiz, yang harus. Itu dia punya iskal. Maka jawapan dia apa? Maka wahasilul jawab, hasil jawapan kepada ini bahawa bahawa musannif istaghna an ta'rifil wujub, mencukup oleh musannif daripada mentakrifkan wujub, wa akhawaihi, dan dua saudaranya iaitu al-istihalah dan al-jawaz. Istaghna bi ta'rifil wajib, cukup dengan mentakrifkan hak wajib dah. Jadi musannif cukup sekadar mentakrifkan wajib daripada nak mentakrifkan al-wujub dan al-istihalah dan jawaz. Cukup dah ditakrifkan al-wajib wa akhawaihi wal mustahil wal jaiz. Padang dah lah, tak perlulah ditakrifkan wujub. Dia hanya mentakrifkan wajib, mustahil dan jaiz. Kenapa istighna? Apa wajah istighna tu? Istighna terkaya, tak perlu tu. Kenapa? Li'annahu mushtaqun. Li'annahu mushtaqun. Okay. Kerana apa? Kerana al-wajib itu isim mushtaq, isim yang diisytiqaq, yang diambil, kata ambilan, atau kita kata kata terbitan lah. Kalau dalam bahasa Melayu ni kata asal, kata terbitan tu kata yang lain yang dikeluarkan daripada kalimah asal. Jadi kerana al-wajib itu mushtaq,
Nampak? Ka'akhawaihi. Seperti dua saudaranya iaitu al-mustahil dengan al-jaiz. Mimma zukira. Itu mustaq daripada apa yang telah tersebut. Ma zukira tu kembali kepada al-wujub wal-istihalah wal-jawaz. Fal wajibu, diterang pula. Fal wajibu in tafsil ba'da ijmal. Dia mentafsilkan selepas daripada disebut secara umum. Ditafsilkan pula. Fal wajibu mushtaqun minal wujub. Maka al-wajib itu dia mushtaq daripada masdar al-wujub. Wal mustahilu minal istihalah. Mustahil pula daripada istihalah. Wal jaizu minal jawaz. Dan jaiz itu daripada al-jawaz. Dah kok mana memada itu? Hujah masih dalam berhujah lagi ni. Wa ma'rifatul mushtaqi. Dan mengetahui kalimah yang diisytiqaq. Kata terbitan atau kata ambilan itu tastalzimu, melazimkan oleh ia, melazimkan daripada itu ma'rifatal mushtaqi minhu, akan mengetahui kalimah yang diisytiqaq daripadanya, kalimah asalan dia, kalimah asal dia. Bila kita tahu kata terbitan, maka dengan sendiri kita tahu kata asal dia. Jadi ma'rifatul mushtaq lazim daripada tahu kalimah ambilan itu, tahu kalimah asal dia. Kok mana tahu tu? Ni illah pada illah pula ni. Li'annahu juz'uhu, kerana kalimah mushtaq itu juzuk daripada mushtaq minhu. Tidakkah kata terbitan tu dia juzuk daripada kata asal dia? Seakan begitulah. Tak? Sebab dia ambil daripada kata asal. Jadi tahu kata hak terbitan atau kata ambilan itu, maka kita tahulah kata asal tersebut. Li'annahu juz'uhu wa ma'rifatul kulli mutawakkifatun ala ma'rifati ajza'ihi. Dan mengetahui kul, mengetahui sesuatu secara keseluruhan itu mutawakkifatun, terhenti kepada mengetahui juzuk-juzuknya. Nampak? Kita nak tahu keseluruhan tu makna kita kenal lah juzuk-juzuk dia. Kereta, ada apa kereta? Ada tayar, ada enjin, ada body. Nampak tak? Jadi tahu juzuk-juzuknya itu tahulah daripada keseluruhan itu. Okay. Ala ma sayati, atas barang yang akan datang. Ya. Okey, habis itu. Kemudian kata dia, atau kita kata nak tahu dua itu juzuk daripada satu kan. 1 tambah 1 jadi 2. Tahu 1 maka tahulah bagaimana nak terhasilnya 2. Jadi kita tahu juzuk, maka tahulah kul dia itu secara keseluruhan tu. Ala ma sayati, atas barang yang lagi akan datang. Okay, habis. Wa qawluhu bimashtuqqa minhu. Dia apa ni? Dia kata mentakrifkan setiap satu daripada bahagian 3 dengan apa yang diisytiqaq daripadanya. Mashtuqqa minhu, iaitu dia takrifkan apa yang diisytiqaq daripadanya, iaitu kalimah al-wajib, al-mustahil dengan al-jaiz. Okay. Perkataan musannif itu qadiyatuhu, faham daripada qauluhu itu bahawa itu ditakrifkan dengan kalimah yang diterbitkan daripada kalimah asal wujub, istihalah dengan jawaz itu. Qadiyatuhu, fahamnya annahu arrafa al-wujuba bil wajibi. Faham daripada zahir kalam syarih, seakan-akan syarih ni menyatakan bahawa musannif mentakrifkan wujud, mentakrifkan wujud itu dengan al-wajib. Arrafa al-wujuba bil wajib. Dia mentakrifkan wujud itu ialah wajib. Faham gitulah. Tengok pada zahir kan. Arrafa kulla wahidin minal aqsam bimashtuqqa. Kulla wahidin ni kena kepada al-wujub.
Ditakrifkan wujud dengan apa? Dengan wajib. Betul ke gitu? Faham secara zahirnya, qadiyatuhu secara tidak langsungnya seakan begitu. Wal istihalata bil mustahil. Dia mentakrifkan istihalah itu dengan yang mustahil. Wal jawaza bil jaiz. Dia mentakrifkan jawaz itu dengan yang harus. Fahamnya gitu, qadiyatuhu gitu. Walaisa kadzalik. Tapi sebenarnya tak gitu. Mana boleh? Istihalah, istihalah. Mustahil tu benda yang bersifat dengan istihalah. Wujud tu wujud. Wujud tu hukum. Al-wajib tu benda yang bersifat dengan wujud. Nampak? Sebab itu kata fahamnya gitu. Tapi walaisa kadzalik. Sebenarnya tidak begitu. Maka apa jawapannya? Wa ujiba. Dan dijawab. Bi annal murada. Bahawa yang dimaksudkan. Annahu istaghna bita'rifil mushtaqi an ta'rifil mushtaqi minhu. Bahawa musannif memada, terkaya iaitu cukup dengan mentakrifkan mushtaq daripada mentakrifkan mushtaq minhu. Makna musannif Imam Sanusi dia sekadar cukup dah dia takrifkan wajib. Tak perlu dah dia takrifkan al-wujub. Dah memada dia mentakrifkan al-mustahil. Tak perlu dah mentakrifkan al-istihalah. Padan dah musannif takrifkan al-jaiz. Tak perlu dah dia takrifkan al-jawaz. Itu maksudnya. Bukan makna al-wujub itu takrifnya al-wajib. Nampak tak? Bukan. Kama marra sebagaimana telah lalu. Wa ammal jawab, adapun jawapan bi anna fil ibarati hazfan, bahawa dalam ibarat itu ada hazaf. Dia kata pada ibarat musannif tu ada kalimah yang dihazaf, yang kita takdirkan. Apa takdir dia? Wa taqdiru thumma, ini takdirnya. Thumma arrafa kulla wahidin bi ta'rifi mashtuqa minhu. Kemudian mentakrifkan setiap satu dengan takrif apa yang diistiqaqkan daripadanya. Dia mentakrifkan al-wujub. Thumma arafa kulla wahidin. Thumma arafa kulla wahidin. Minal aqsami thalathah itu bi ta'rifi bimashtuqa ay bita'rifi mashtuqa. Bita'rifi mashtuqa. Jadi ada yang dihazaf sinilah. Bimashtuqa ni ada mudhaf yang dihazaf. Ay bita'rifi mashtuqa minhu. Dengan mentakrifkan apa yang diistiqaq daripadanya. Hukum wajib. Tapi dia mentakrifkan kalimah yang mustaq daripada wajib. Apa itu? Al-wajib. Dia mentakrifkan wajib. Begitulah seterusnya. Maka ada pun jawapan bahawa pada ibarat tu ada hazaf. Dan takdirnya begiam-giam gitu. Fala yasihu. Takdir tu, jawapan tu tidak sah. Ini jawab pada wa amal jawab. Kenapa? Nampak? Faham tak? Tadi bukan tadi tu hak tu kira jumlah mu'taridah tu. Wa amal jawabu. Wa amal jawab. Jawab apa? Jawab bahawa sesungguhnya pada ibarat tu ada hazaf. Hazaf. Bila ada hazaf, guana takdirnya. Takdirnya summa arafa kulla wahidin bi ta'rifi mashtuqa minhu itu. Jawapan itu fala yasihu. Fala yasihu jadi khabar kepada amal jawab. Boleh? Jaga molek tu. Tanda molek-molek, dobit molek-molek supaya boleh baca. Apa tak? Maka tidak sah jawapan itu. Kenapa tak sah pula? Tadi nampak macam betul. Tengok dia. Li'anna muqtadahu, kerana faham daripada jawab itu, annahu qala, seakan-akan musannif berkata, fal wujubu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Bermula wujud itu ialah barang yang tidak tasawur pada akal oleh tiadanya.
Tidakkah dia kata gitu kan? Dia takrifkan setiap satu dengan apa yang diistiqaq padanya. Okey, sekarang ni dia nak takrif apa? Takrif wujud. Apa takrif wujud? Wajib. Okey, wajib tu apa? Letak wajib sini. Ma la yutasawwaru ila akhirih. Jadi wujud itu sama dengan ma la yutasawwaru fil aqli adamuh. Yang tidak dapat ditasawur pada akal oleh tiadanya. Adakah itu takrif wujud ila akhirih? Tu kan takrif wujud. Wa huwa lam yaqul dzalik. Dan musannif tak kata pun begitu. Musannif tak kata pun bahawa wujud itu al-wujub ialah ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Musannif tak kata. Wa lam yakul dzalik. Ma'a, lebih-lebih lagi tambahan pula lah kita kata. Ma'a, tambahan pula beserta tambahan pula annahu batilun fi nafsihi, itu batal, tak sah itu, tak sah ibarat itu pada diri dia. Nampak tak? Salah gitu. Mana betul al-wujud itu ma la yutasawwaru. Al-wujud itu hukum kan? Jadi ma la yutasawwaru tu bukan kena kepada al-wujud, kena kepada al-wajib. Jadi tak kena lah. Annahu batilun fi nafsihi. Itu salah pada diri dia sendiri. Okey, habis. Maka fal ba' ba' pada mana ni? Mana? Fahuwa arafa kulla wahidin minal aqsamina bimashtuqqa. Ba pada ni. Ba ni. Ba dengan maksud apa itu? Ba sababiyah. Ba ini sababiyah. Fal ba'u lis sababiyati. Ba itu ba dengan maksud sabab. Iaitu dengan sebab. Jadi, dia mentakrifkan setiap satu daripada ketiga-tiga bahagian itu dengan sebab apa yang kalimah yang diisytiqaqkan daripadanya, iaitu al-wajib, al-mustahil dan juga al-jaiz. Fal ba'u lis-sababiyah. Ba itu bab sababiyah, la li ta'diyah. Bukan ba itu ba dengan makna ta'addi. Dia nak menta'addikan fi'il kepada maf'ul je dengan perantara huruf ba, bukan ba ta'diyah. Tak. Arafa bima. Tak. Jadi ba tu bukan ba ta'diyah, ba dengan makna sababiyah. Okey. Jadi kenapa musannif tidak mentakrifkan al-wujub tetapi mentakrifkan al-wajib? Mashtuqa minal wujub, iaitu al-wajib. Ni dia cerita. Wa innama adala an ta'rifil wujubi wa akhawaihi ila ta'rifil wajibi wa akhawaihi li'annahu al-mahkumu bihi fil qadiyah. Hanya saja berpaling musannif daripada mentakrifkan al-wujub dan dua saudaranya, iaitu al-istihalah dan juga al-jawaz. Dia berpaling daripada mentakrifkan itu kepada mentakrifkan al-wajib dan dua saudaranya, itu al-mustahil dengan al-jaiz. Kerana sesungguhnya al-wajib itulah dan dua akhawai dia itulah. Al-wajib itu mahkumun bih, itulah yang dihukumkan dengannya. Fil qadiyah, dalam sesuatu qadiyah, dalam sesuatu statement. Jadi dalam sesuatu statement, apa yang dihukum tu ialah kita mahkumun bih. Benda yang dihukum dengan dia. Benda itu yang kita kata wajib. Tak? Yang kita kata mustahil. Yang kita kata harus. Mahkumun bih itu kena kepada wajib, mustahil dan juga jaiz. Hukum dia itu al-wujub. Jadi dalam ayat, statement, dalam satu statement atau pernyataan, wajib, mustahil dan jaiz itu dia menjadi mahkumun bih. Apa maksud mahkumun bih? Ai mahmul. Ai al-mahmulu fiha fil qadiyah. Dia menjadi mahmul. Kalau mahmul ni kalau dalam nahwu orang panggil apa? Orang panggil khabar lah. Panggil khabar. Nampak? Jadi
kita buat khabar tu dengan apa? Kita buat khabar dengan biasanya dengan sesuatu yang menunjukkan kepada sifat yang ada pada sesuatu itu. Contoh, kita kata as-salatu wajibah. Tak? Wajibah. Itu wajib lah. Nampak? Ataupun kita kata apa? Wujudullahi wajibun. Ada Allah itu wajib. Tidakkah kita nak hukum tu wujudullah? Jadi kita buat datang dengan kalimah isim wasaf, iaitu isim fa'il situ. Wajib. Wajibun. Hukum tu al-wujub. Jadi kerana dia itu menjadi mahkumun bih dalam qadiyah, dalam statement, dalam ayat, iaitu menjadi mahmul. Kita dalam biasanya kita sebut khabar lah kalau dalam nahwu. Maka dia menjadi mahmul. Ail mahmulu fiha hamla muwata'atin, akan sebagai mahmul hamla muwata'ah. Muwata'ah tu apa? Muwata'ah itu apabila mubtada' khabar tawatuk. Tawatuk ni berbetulan, bertepatan. Kena, kita kata bertepatan, tepat. Kena betul. Itu muwata'ah. Kena betul. Hak ni kena kepada hak ni tanpa perlu takdir. Itu maksudnya hamlu muwata'ah. Tak. Mubtada' dengan khabar itu berbetulan kena. Kena betul-betul. Kena maksud mana? Tak perlu kita takdirkan apa-apa. Dia bagi contoh. Kita tengok pada contoh. Fayuqalu, maka kita kata al-qudratu wajibatun. Bermula kudrat itu wajibah. Bermula kudrat ialah yang wajib. Betul tak? Betul kena. Al-wajib tu benda yang wajib. Kudrat itu benda kan? Kudrat benda tu kan masuk sifat lah. Al-qudrah wajibah. Asy-syarik, sekutu itu mustahilun. Ialah yang mustahil. Yang mustahil itu apa? Ialah syarik. Jadi hamlu muwata'ah ni, mubtada' khabar tu betul-betul kena dan bertepatan. Nampak tak? Okey. Lagi, ar-razqu jaizun. Memberi rezeki itu harus. Maka sebab itu musannif berpaling daripada mentakrifkan wujub kepada al-wajib. Kerana al-wajib itulah yang kita letak pada qadiyah menjadi sebagai mahmul. Mahmul. Dan mahmul di situ dipanggil mahmul muwata'ah. Okay. Apa mahmul muwata'ah? Dia terang pula. Nampak tak? Syekh Syarqawi tolong terang. Nasib baik juga dia tolong terang. Tahu dah kita dia ni payah. Nasib baik dia tolong terang juga. Okey. Wa hamlul muwata'ah. Dan bermula hamlul muwata'ah tu apa? Hamal. Hamal ni makna kita hamalkan mahmul kepada maudhu'. Tak? Iaitu mensabitkan nisbah. Itulah hamlul. Mubtada' khabar kan? Zaidun qa'imun. Iaitu menanggungkan isbat qiyam kepada maudhu'. Okey. Wa hamlul muwata'ati huwal hamlul ladzi la yahuju ila ta'wilin. Hamlul muwata'ah ialah hamal, tanggung, yang tidak berhajat kepada takwil apa-apa. Kerana dia kena betul-betul kepada maudhu'. Mahmul tu betul-betul tepat. Kita boleh sepadan dia. Dia sepadan dengan maudhu' betul-betul. Tanpa perlu takwil. Contoh, Zaidun qa'imun. Dia bagi contoh dah. Asyik baik juga. Zaidun qa'imun. Zaid qa'imun. Qa'imun ni apa? Yang berdiri. Jadi yang berdiri itu kena kepada yang orang lah maksudnya. Dah Zaid ni, Zaid orang. Jadi Zaidun qa'imun itu hamal di situ. Hamlun di situ dipanggil hamlun muwata'ah. Ya. Wa yuqabilu, dan berlawanan olehnya hamlal ishtiqaq. Dia berlawanan dengan hamlal ishtiqaq. Hamal ishtiqaq, tanggung ishtiqaq. Ishtiqaq ni makna ambilan. Dia tak kena betul-betul. Tapi dia kena takwil sikit. Sebab kerana dia bukan letak betul-betul, mahmul tu bertepatan dengan maudhu' tu. Dari segi
dari segi apa nama ni, kalimah tersebut. Wa yuqabilu hamlal ishtiqaq. Apa itu hamlal ishtiqaq? Wa huwa ma yahuju ila dhalika, iaitu yang perlu kepada takwil. Ila dhalika, ila takwil lah, iaitu yang memerlukan untuk takwil untuk kita sahkan ibarat tersebut. Contoh kita kata, ka qaulika, seperti perkataan engkau, asy-syafi'iyyu au malikun ilmun. Bermula Syafi'i atau Malik. Syafi'i. Jadi Syekh Syarqawi dia mazhab Syafi'i kan. Dia sebut Syafi'i. Dia sebut juga au Malik atau Imam Malik. Tok guru pada Imam Syafi'i. Nampak tak? Tok Imam Syafi'i. Kerana tuan punya kitab kita ini, Imam Sanusi ni mazhab Maliki. Jadi dia ambil lah dua-dua. Ra'i lah. Tak? Imam Syafi'i pun sebut ataupun Imam Malik. Takut sebut Imam Syafi'i saja kan, orang mazhab lain sera hati panggil tak? Tak ada sera hati. Maknanya berjaganya Syekh Muhasyi kita dalam setiap pilihan kalimah tu. Syafi'iyyu au malikin au malikun, asy-syafi'iyyu au malikun, Imam Syafi'i atau Imam Malik, ilmun. Kita ambil sah, asy-syafi'iyyu ilmun. Imam Syafi'i ialah ilmu. Hai, adakah Imam Syafi'i itu ilmu? Tak. Jadi itu kena takwil tu. Ai dzu ilmin. Nampak tak? Jadi takwil dzu ilmin lah. Ayat itu betul tu. Asy-syafi'iyyu ilmun. Itu betul. Betul, tak salah ayat tu. Tapi ditakwil. Iaitu dzu ilmin, yang mempunyai ilmu, ataupun dengan ilmun dengan maksud alimun. Itlaq masdar tapi maksudnya isim fa'il. Okey. Wal qutnu, hak ni lagi jelas. Wal qutnu bayadun. Kutun, kapah, cotton lah, cotton. Cotton, kapah itu ialah bayad, ialah putih. Hai. Kapah bukan putih. Bukan nak mengatakan kapah bukan berwarna putih. Putih itu adakah dia kapah? Jadi sekarang ni dia bukan hamlul muwatta'ah ni, sebab putih ni bukan kena betul kepada kapas. Nampak tak? Dia kena takwil. Maka takdirnya apa? Aizu bayadin, yang mempunyai warna putih. Baru betul. Nampak tak? Sebab bayad tu sifat kan? Zu bayadin, yang berwarna putih. Yang mempunyai warna putih. Au abyadu, ataupun kita takwil lah sebagai sifat tu. Al-qutnu abyadu. Bermula kutun itu, kapah itu, ialah yang putih. Okey. Boleh faham tak? Okey, mudah. Fa in qulta, jika kamu kata, ai ala sabili lil irad, atas jalan irad, atas jalan bangkangan dan i'tirad, halla qala min awwalil amri wa yanhasiru fi thalathatin al-wajibi ila akhirih. Kalau kamu kata atas jalan i'tirad, halla qala, kenapa musannif tidak kata min awalil amri, sejak mula-mula lagi? Kenapa awal-awal musannif tak kata wa yanhasiru fi thalathatin al-wajibi wal mustahili wal jaizi terus? Tak, pada kalam bila nak terang tu apa tak sebut terus wajib, mustahil dengan jaiz, tapi sebut al-wujub wal istihalah wal jawaz. Dah kata nak takrif lagi, nak mentakrifkan yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Katalah daripada awal-awal wa yanhasiru fi al-wajibi wal mustahili wal jaizi. Nah, kalau orang tanya gitu, kenapa tak buat gitu? Li'annahul mahmulu, kerana itulah yang ditanggung, hamlan muwatta'ah, sebagai hamlun muwatta'ah. Hamlan muwatta'ah sebagai tanggungan muwatta'ah, bertepatan, berkena, sepadan. Kama alimta, sebagaimana telah kamu tahu. Qultu, maka aku jawab. Mu tanya, aku jawab. Kadang-kadang mu tak tanya pun. Aku saja buat mu tanya. Nampak tak? Itu
Itu ulama-ulama lama, dakik dan juga jauhnya pandangan mereka terhadap kita dah. Sebab mereka tanya, kita tahu. Kalau tidak, kita tak tanya pun begini. Tapi bagaimana kehalusan mereka memaham dan juga nak melihat sesuatu perkara itu. Mereka kata kalau mau tanya. Maka aku jawab. Qultu li'annal wujubah, kerana sesungguhnya wujub itu, wa akhawaihi, dan dua saudaranya itu, al-istihalah wal jawaz, huwal maqsudu, itulah maksud. Jadi sekarang ni maksud kita nak pembahagian cerita pasal hukum. Jadi maksud tujuan dan maksud itu cerita pasal hukum, maka hukum tu apa? Hukum tu al-wujub wal istihalatu wal jawaz. Kerana itu yang menjadi maksud. Wal multafatu ilaihi, dan itulah yang nak kita multafat. Kita nak pandang, nak berpaling dan nak pandang padanya. Kita nak iltifat, nak pandang kepada hukum tu sendiri. Al-wujub wal istihalah wal jawaz. Wal huwal maqsud wal multafatu ilaihi, dan yang dipandang kepadanya. Min dhalikal mahmul, daripada mahmul tersebut. Jadi daripada mahmul itu, al-wajib ke, al-mustahil ke, al-jaiz, kita nak faham ialah hak pandangnya pada hukum, iaitu al-wujub wal istihalah wal jawaz. Kan itu dia sebut juga mula-mula al-wujub wal istihalah wal jawaz. Kan itu maksud sebenar. Walaupun lepas tu dia takrifnya, dia takrif al-wajib, yang wajib, al-mustahil, yang mustahil, al-jaiz, yang harus. Okey. Habis. Kemudian kata Muhashir rahimahullah, ثم اعلم أن في مرجع الضمير في قوله بما اشتق منه إشكالا مشهورا. Kemudian ketahuilah kamu pada tempat rojak. Tempat rojak dhamir pada katanya bimashtuqa minhu. Tak? Nampak bimashtuqa minhu. Jadi iskal yang masyhur sangat. Tak masyhur iskal. Jadi bila banyak iskal ni, kita berhentilah dulu. Supaya tinggallah iskal itu sehingga esoknya. Cuma sebagaimana yang terpesan, maknanya sahabat-sahabat asatizah, ikhwah-ikhwah atau talabatul ilm sekalian, maknanya eloknya bacalah dulu sebelum kita sama-sama membaca sekali. Baca dulu supaya kalaulah yang payah itu kita dapat tahu kat mana payah, dan kita boleh beri perhatian lebih ketika kita baca kitab ni sama-sama kan. Jadi bila kita sekali baca tu, kita kadang kita tak sempat nak saling, nak faham pula. Jadi sebelum kita live dan seumpamanya itu, balik tu murajaah ke, ataupun baca dulu apa yang belum kita baca tu, akan kita baca tu, baca dulu. Supaya taklah jadi payah sangat untuk faham. Jadi sekadar tu sajalah untuk petang ni. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada kelemahan diri ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.